Salam sejahtera, kami dari kumpulan 4, kelas kumpulan D. Dalam video ini kami akan terangkan tentang wayang Inaf dari segi psikologikal. Isu psikologikal yang terdapat dalam filem Enough ni yang pertama ialah kezaliman suami terhadap isterinya. Iaitu kita dapat lihat watak utama Mish sanggup memukul Slim tanpa keperluan. Iaitu dengan emosi dengan mudahnya menghancurkan keluarga tersebut. Dan isu psikologikal yang kedua ialah kerisauan dan ketakutan yang kritikal yang dihadapi oleh Slim. Iaitu Slim yang trauma dipukul oleh seseorang yang sepatutnya yang dia melindunginya, iaitu suaminya sendiri. Itu Mish. Itu ancaman yang tidak berkesudahan dari insan yang disayangi. Bentuk kecelaruan yang kita boleh rumuskan ialah kecelaruan personality narcissistic, iaitu kecelaruan yang mendorong kepada keinginan diri dikagumi, menampakkan diri dominasi dan kurang sifat empati. Iaitu individu ini gunakan kebanyakan masa dia untuk cari kekuatan, untuk jadikan dia ini seperti yang dia gambarkan ataupun yang dia imajinasikan. Daripada kecelaruan yang kedua ialah kecelaruan stres pasca trauma, iaitu PTSD. Kecelaruan ini hasil gangguan yang mengerikan seperti pernah menjadi mangsa penderaan atau kemalangan. Itu individu ini kerap gelisah dan mengingin kejadian yang menimpanya. Okay, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang NPD ini. Antara simptomnya adalah mereka mempunyai rasa empati yang kurang terhadap orang lain kerana perasaan lebih mementingkan diri mereka sendiri, dan mereka juga perlu sentiasa dikagumi dan bertingkah laku sombong kerana mereka rasa mereka berhak, dan juga mereka sentiasa menyibukkan diri mereka dengan khayalan dan mempunyai rasa iri hati terhadap orang lain. Okey, antara puncanya adalah mereka daripada segi genetik, iaitu ciri-ciri psikologikal yang diwarisi. Yang kedua adalah persekitaran, iaitu mempunyai ikatan psikologikal dan emosi yang kurang antara ibu bapa dan juga anak-anak. Dan yang ketiga adalah neurobiologi yang berkaitan dengan hubungan antara otak, tingkah laku dan juga pemikiran. Antara rawatannya adalah psikoterapi, iaitu terapi bercakap, dan juga ubat khas untuk pesakit yang mempunyai masalah kesihatan mental yang lain. Kecelaruan stres pasca trauma PTSD. Antara simptomnya adalah mempunyai gangguan kenangan masa lalu yang lampau seperti trauma, dan juga mereka akan mengelak tempat tersebut untuk mengelakkan keadaan masa lampau itu mereka ingat kembali, dan mereka mempunyai perubahan negatif terhadap pemikiran dan juga emosi mereka, dan juga perubahan terhadap reaksi fizikal dan emosi. Antara puncanya adalah pengalaman lalu yang penuh dengan tekanan dan juga risiko kesihatan mental yang diwarisi serta ciri-ciri personaliti yang diwarisi. Antara diagnosis yang boleh dilakukan adalah ujian fizikal dan juga penilaian psikologikal yang dilakukan oleh pakar psikologi dan juga kriteria dalam DSM-5. Okay, antara kesan suasana hidup dengan adanya kecelaruan psikologi NPD ini, yang pertama adalah mereka menghadapi kesukaran untuk membuat keputusan yang betul, serta sukar untuk menjalinkan hubungan dengan orang lain, dan sering merasakan diri mereka itu ditakuti oleh orang sekeliling, dan menyebabkan mereka mengalami kemurungan dan sukar untuk mengawal tingkah laku mereka. Okay, untuk PTSD pula, mereka mempunyai kesukaran untuk hidup seperti biasa dan juga normal seperti orang lain kerana mereka sering mengalami serangan panik dan menyebabkan mereka takut untuk keluar rumah ataupun memandu kereta. Dan mereka merasakan orang di sekeliling tidak mampu memahami apa yang mereka lalui, dan menyebabkan mereka mempunyai masalah kepercayaan dan juga kemesraan dengan orang lain. NPD memberi kesan yang negatif kerana mampu merosakkan sesebuah hubungan. Hubungan di antara Miss dan Slim mula terjejas setelah Slim tidak lagi mempunyai rasa kagum terhadap Miss, dan Miss mula merasa egonya ditabar, lalu bertindak ganas dengan menampar dan memukul Slim. Next. PTSD pula menyebabkan penyakit cenderung untuk hilang kemampuan meneruskan kehidupan seperti biasa kerana sentiasa berada dalam keadaan yang cemas, dan cenderung untuk mempunyai tingkah laku membunuh diri sekiranya tidak dirawat. Selain itu, pesakit juga tidak menunjukkan sebarang minat untuk bergaul bersama keluarga dan kenalan rapat. Seterusnya adalah faktor berlakunya kecelaruan psikologi ini.
Faktor berlakunya NPD ini sebenarnya tak dapat diketahui, namun para penyelidik berpendapat bahawa sikap terlalu memuji diri sendiri dan mempunyai sifat ingin dikagumi secara melampau menjadi punca seseorang menghidap NPD, dan situasi ini berlaku kepada Mix. Dan seterusnya PTSD. Okay, seperti dalam filem, PTSD ni berpunca apabila Slim dia mengalami pengalaman ngeri dengan menerima keganasan dan ancaman daripada Mix yang menyebabkan berlakunya gangguan emosi terhadap Slim. Psikologi pembelajaran melindungi pelaziman klasik, operan dan pemerhatian. So bagi klasik, dia terdapat asas seperti penerimaan, penghapusan, generalisasi rangsangan dan juga diskriminasi. So contoh dalam wayang tersebut adalah seperti Slim dia menerima pukulan daripada suaminya, Mitch, dan Slim telah hapus dengan fikiran tentang fikiran untuk melindungi anaknya, Gracie, untuk lari dari Mitch. Dan Slim juga telah menjana rangsangan untuk bertindak balas terhadap keganasan Mitch. Dan juga terdapat diskriminasi bagi membezakan kebetulan Slim untuk memukul Mitch yang telah cedera dan baring di atas lantai kerana tidak mampu melawan. So bagi pelaziman operan adalah seperti pembelajaran bertindak balas secara sukarela untuk menunjukkan pemuasan dan biasanya akan lebih kerap diulangi. So contoh situasi yang terdapat dalam wayang tersebut adalah seperti Mitch dia mempunyai beberapa perempuan simpanan, tapi Mitch mengangkapkan tingkah laku tersebut adalah untuk menunjukkan marahnya. So untuk menunjukkan marah dia tersebut, Mitch dia sangat berpuas hati untuk mendapati kekaguman yang telah mengulangi untuk mendapati perempuan simpanan untuk menunjukkan pelaziman Mitch sendiri. Psikologi yang seterusnya adalah psikologi feminis. Pendekatan psikologi ini adalah berkaitan dengan ketidaksetaraan dalam hubungan jantina dengan kelakuan yang berbeza. Contoh-contoh yang dikaitkan dengan situasi dalam wayang itu adalah seperti Slim telah menjadi seorang suri rumah tangga selepas berkahwin dengan Mitch. So, Slim telah kehilangan keupayaan sendiri dari segi wang apabila ingin lari daripada suaminya yang melakukan keganasan tetapi tidak berjaya. Lepas tu Mitch menekankan Slim sepatutnya tinggal di dalam rumah sahaja walaupun Mitch mempunyai perempuan simpanan kerana Slim merupakan wanita dan haruslah memainkan peranan wanita yang sepatutnya dilakukan dengan pemikiran yang tradisional. Psikologi kognitif ini adalah merupakan pemprosesan mental tahap yang tinggi terhadap manusia. Ianya termasuk mengetahui pemikiran, pemahaman dan juga pengetahuan seseorang. Proses pembuatan keputusan ataupun decision making ini memerlukan beberapa alternatif lain sebelum seseorang itu membuat keputusan. Contohnya seperti dalam filem Enough ini, Slim telah diberi pilihan oleh kawan baiknya Ginny sama ada dia ingin melaporkan kepada pihak polis ataupun keluar daripada rumah Mitch untuk melarikan diri daripada terus dipukul oleh Mitch. Jadi ini terjadi kerana individu tersebut menghadapi masalah. So next. Seterusnya adalah teori psikologi humanistik. Teori ini adalah berkaitan dengan teori hierarki keperluan Maslow. Menurut Maslow, manusia mempunyai keperluan tersendiri yang perlu dipenuhi dalam kehidupan mereka. Manusia perlu mencapai tahap-tahap keperluan mengikut piramid hierarki keperluan Maslow demi memenuhi keperluan mereka sendiri, iaitu self-fulfillment. 3 jenis personality dalam watak Slim ini. Yang pertama ialah introvert. Introvert membawa maksud suka menyendiri dan banyak memendam perasaan. Oleh itu dapat dilihat bahawa Slim di dalam cerita ini merupakan seorang individu yang berperwatakan pendiam dan juga tidak cenderung untuk bersosial. Seterusnya, Slim ini juga merupakan seorang wanita yang mempunyai personaliti kental dan cekal serta merupakan ibu yang penyayang. Di mana Slim merupakan wanita yang sangat kuat dari segi emosi dan fizikal walaupun sudah menjadi mangsa kezaliman suaminya sendiri. Slim juga tetap tabah dalam mengatur strategi demi melarikan diri daripada suaminya itu. Di dalam cerita ini juga kita dapat lihat di mana Slim merupakan ibu yang penyayang, iaitu beliau sanggup melakukan apa saja demi keselamatan anaknya. Jenis personaliti
personaliti yang terakhir dalam watak Slim ini ialah melankolik, di mana ia membawa maksud seseorang individu yang berperwatakan berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Oleh itu dapat dilihat dalam watak Slim ini di mana beliau sangat menganalisis terlebih dahulu setiap apa perkara yang hendak beliau lakukan. Psikologi pembelajaran yang terdapat dalam filem ini adalah pelaziman opera. Pelaziman opera ini adalah suatu proses yang melibatkan peneguhan dan dedahan dalam sesuatu situasi. Next. So, peneguhan yang terdapat dalam filem ini adalah peneguhan positif. Sebagai contohnya, tindak laku Mitch yang baik terhadap Slim merupakan rangsangan yang membawa kepada peningkatan tindak balas yang menyebabkan Slim ingin berkahwin dan bercadang untuk mendirikan rumah tangga bersama Mitch. So, next. Manakala for dedahan negatif, derahan yang diterima oleh Slim merupakan rangsangan yang akan mengurangkan kebarangkalian untuk tingkah laku Slim yang tidak akan lagi untuk mencuba mengancam Mitch untuk meninggalkannya dan mengakhiri hubungan mereka, tetapi bersembunyi di San Francisco dan menyuruh Gracie iaitu anak kepada Slim dan Mitch untuk pergi ke tempat yang lebih selamat ketika berlatih di Krav Maga untuk mempertahankan dirinya daripada Mitch yang tidak leka untuk memburu Slim dan anaknya. Motivasi ni dia merupakan satu unsur yang berkait rapat dengan keperluan, desakan dan tingkah laku yang merangsang suatu tindakan. Perkataan motivasi ni berasal pada perkataan lain iaitu movere yang bermaksud untuk bergerak. Motivasi ini juga bagi seseorang manusia ni akan berkurang setelah tercapainya matlamat mereka. Next. Okey, motivasi intrinsik ni merupakan satu desakan yang berpunca dari dalam diri seseorang yang didorong oleh rasa ingin mencapai kepuasan diri dan juga rasa tanggungjawab untuk mencapai matlamat. Dorongan dalaman yang tercipta ni akan membuatkan seseorang manusia ni melakukan perbuatan atas kehendak mereka sendiri serta berpuas hati dengan kemajuan yang telah dicapai. Motivasi intrinsik ni dia hadir secara semula jadi dan tidak mengharapkan balasan serta ganjaran. Situasi ini berlaku disebabkan oleh desakan dalam diri Slim yang menjadi mangsa curang dan mangsa pukul suaminya sendiri dengan mempelajari seni pertahanan diri untuk beliau bertindak bagi mencapai kepuasan diri dengan memukul suaminya dan juga rasa tanggungjawab untuk mencapai matlamat bagi melindungi anaknya yang masih kecil daripada bapaknya Mitch. Okay, next. Okey, manakala motivasi intrinsik pula berpunca dari luar serta tujuan motivasi ini dicapai dengan adanya balasan dan ganjaran, sebagai contoh ganjaran seperti markah, grade, pujian, sokongan, penghargaan dan wang. Lepas tu motivasi ini kurang berkesan dilakukan kerana kesungguhan untuk mencapai sesuatu matlamat itu dibina hanya sekiranya terdapat ganjaran atau desakan luaran, bukannya hadir disebabkan kesedaran dalam individu. Sebagai contoh kita dapat lihat Slim dia meluahkan masalah dia dan suaminya Mitch dan meminta pandangan pada Ginny di tempat kerja lamanya iaitu Red Cardinal. Selain itu Slim juga mendapatkan sokongan daripada ayahnya Jupiter yang mengirimkan wang ringgit kepada dia dan Gracie untuk meneruskan kehidupan. Sokongan yang diberikan oleh sahabatnya Ginny dan bapanya Jupiter juga merupakan satu motivasi yang berpunca dari luaran. Okay, itu sahaja. Terima kasih.